Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Jadi muallim doakan semua berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah, supaya kita dapat belajar dengan lebih baik. Baik. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam subjek fiqh. Jadi anak-anak semua keluarkan buku teks dan buka muka surat yang keempat. Yang keempat. Okey, tengok ni, ada gambar bayi ni. Okey, ini muka surat 4. Baik. Sebelum kita nak mula belajar yang baru, kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar sebelum ini. Baik. Yang pertama, kita dah belajar pengertian najis. Yang kedua, kita dah belajar bahagian najis. Baik. Kita tengok balik, apa dia pengertian najis? Pengertian najis ialah sesuatu benda yang kotor, sesuatu benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadat, seperti solat dan tawaf. Jadi perkara benda kotor yang menyebabkan tidak sah ibadat, itu yang pertama, iaitu pengertian najis. Yang kedua, kita dah belajar bahagian najis. Bahagian najis ada berapa? Bahagian najis ada 3. Yang pertama, yang paling ringan sekali apa? Najis mukhaffafah. Yang kedua, yang sederhana ataupun pertengahan, najis mutawassitah, iaitu pertengahan. Dan yang terakhir adalah najis mughallazah, iaitu najis berat. Jadi muallim harap kamu dah ingat dan faham apa yang kita dah belajar pada minggu-minggu yang lepas. Jadi hari ini kita akan mulakan bahagian yang baru, iaitu kita sambung bahagian najis, iaitu najis mukhaffafah. Najis yang paling ringan sekali. Baik. Najis mukhaffafah, yang pertama sekali apa yang kita perlu tahu? Jadi ingat, ada 3 perkara untuk najis mukhaffafah yang kita perlu tahu. Yang pertama pengertian, yang kedua contoh, dan yang ketiga adalah cara membersihkan najis mukhaffafah. Baik. Mula-mula sekali, pertama sekali pengertian. Apa pengertian najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Jadi dekat pengertian ni kita dah tahu dah apa yang dikatakan sebagai najis mukhaffafah. Dia kata apa? Ada 3 perkara tadi dekat pengertian. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Tengok ada 3. Yang pertama dia kata air kencing kanak-kanak lelaki ataupun bayi lelaki. Jadi kalau air kencing bayi perempuan najis mukhaffafah tak? Jawapannya tidak. Najis bayi perempuan ataupun najis kanak-kanak perempuan bukan najis mukhaffafah. Yang kedua dia kata lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun. Kalau bayi lelaki tu berumur 3 tahun, najis mukhaffafah tak? Bukan. Air kencing bayi yang berumur lebih daripada 2 tahun bukan najis mukhaffafah. Yang ketiga, bayi yang berumur 2 tahun tadi, bawah 2 tahun tadi, mestilah minum susu ibu saja. Kalau bayi itu contohnya dia minum susu botol ataupun dia makan Nestem, jadi air kencing dia bukan lagi najis mukhaffafah. Jadi dekat dalam pengertian ni dah termasuk sekali contoh. Apa dia? Air kencing kanak-kanak lelaki tadi. Baik. Jadi kita dah tahu dah apa yang dikatakan sebagai najis mukhaffafah.
Jadi sekarang ni kalau kita nampak najis mukhaffafah tu kan, kita nampak air kencing adik kita, bayi yang berumur bawah daripada 2 tahun, kurang daripada 2 tahun, macam mana kita nak buat? Ada cara-cara dia. Okey, tengok bahagian bawah muka surat 4. Dia kata cara menyucikan najis mukhaffafah. Yang pertama, kenal pasti najis mukhaffafah. Apa tu maksud kenal pasti najis mukhaffafah? Kita kena tahu dulu. Oh, ini najis mukhaffafah. Kita dah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata apa? Yang kedua, hilangkan najis mukhaffafah sehingga kering. Tadi kita dah tahu dah, ada najis mukhaffafah ni, ada air kencing adik kita tadi, yang bayi tadi. Jadi lepas kita dah tahu tu najis mukhaffafah, apa kita nak buat? Kita kena lap. Ambil kain ataupun tisu kan, kita lap sampai kering, sampai dah tak nampak dah air tu. Kita rasakan dengan tangan pun sudah tidak rasa basah. Memang dah kering. Jadi kita kena lap terlebih dahulu. Selepas kita lap, kita nak buat apa? Renjis dengan air mutlak. Air mutlak. Macam mana? Kita ambil air kan, kita ambil dengan tangan, kemudian kita renjis je. Kita renjis sahaja. Lepas tu kita lap lah. Lepas kita dah renjis tu, kita lap lah. Barulah tempat yang kena najis tadi jadi suci. Baik. Jadi kalau dia kata renjis dengan air mutlak, kalau kita jirus dengan air mutlak boleh ke? Lagilah boleh. Kalau renjis boleh, jirus lagilah boleh. Jadi itu sahaja cara untuk kita basuh ataupun membersihkan, menyucikan najis mukhaffafah. 3 langkah sahaja. Yang pertama apa? Kenal pasti najis mukhaffafah. Yang kedua, hilangkan najis mukhaffafah sehingga kering. Dan yang ketiga, renjis dengan air mutlak. Baik. Jadi muallim harap tajuk najis mukhaffafah ni dapat difahami dengan baik oleh anak-anak semua. Mudah je tajuk ni, najis mukhaffafah. Dia pasal air kencing bayi dan macam mana kita nak basuh air kencing bayi. Itu sahaja. Baik. Jadi muallim harap anak-anak semua dapat terus belajar. Jadi setakat ini sahaja kelas kita untuk hari ini. Muallim doakan anak-anak semua berjaya di masa yang akan datang. Kalau apa-apa yang tidak faham, nanti boleh tanya dalam grup ya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.